السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Sambung ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون dalam pengajian daurah yang dikira serba ringkas nisbah kepada 30 juzuk Al-Quran, nisbah kepada 114 surah. Jadi pengajian kita ni mana serba ringkas nisbah pada hari-hari yang kita akan duduk dengar, sekitar hampir 50 hari. Sebab 2 hari itu kita dengar istilah dan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan ketuhanan. Jadi dalam pengajian daurah memang tidak mungkinlah kita dapat menguasai kesemuanya sekaligus, mana sekali mengaji. Dengan begitu pun kita cuba supaya beberapa surah yang kita akan mengaji kita cuba bagi perhatian lebih. 3 tempat atau 3 surah yang dikira perlu sangat kita bagi perhatian. Pertamanya surah inilah surah Al-Baqarah. Daripada 114 surah, salah satunya surah Al-Baqarah. Di antara lain kerana surah ini berada di depan sebagai muqaddimah bagi susunan surah-surah dalam Al-Quran. Kita akan dapati dalam pengajian nanti, susunan Al-Quran tidak mengikut waktu turun Al-Quran. Waktu turun surah duduk di hujung sana. Tapi susunan duduk tak sama seperti mana waktu turunnya Al-Quran. Kita dapati surah-surah Makkiyah, surah-surah yang turun sebelum hijrah, duduk di hujung-hujung, separuh akhir.
Manakala surah-surah yang turun selepas hijrah duduk di permulaan. Jadi susunan ini tauqifi, mana susunan ini daripada Allah. Allah atur surah-surah ini dalam Al-Quran yang ada hikmah. Yang ada hikmah, yang ada faedah pada susunan surah ini, yang rata-rata ulama tafsir berpendapat ianya adalah tauqifi, susunan mengikut arahan. Susunan mengikut arahan. Jadi tentu sekali Allah susun begini ada hikmah. Surah seperti Al-Baqarah dia turun selepas hijrah, tapi duduk permulaan Al-Quran. Mana kalau kita mengaji ikut susunan, kita mengaji surah yang turun akhir, tidak surah yang turun awal. Ikuran kerana susunan inilah ulama tafsir kaji di segi kedudukan surah, kenapa diletaknya di awal. Jadi surah demi surah demi surah, hikmah-hikmah susunan ini sebahagian mereka zahirkan mengikut pandangan masing-masing. Hikmahnya itu, hikmahnya ni. Begitu juga ramai di antara ulama tafsir sebut hubung kait. Kenapa Fatihah kemudian disambung dengan Al-Baqarah. Kemudian daripada Al-Baqarah terus dimulakan dengan surah Ali Imran. Kemudian daripada Ali Imran disambungkan dengan surah An-Nisa. Jadi hubung kait, rabatus suwar, mana hubung kait di antara surah dengan surah ini, juga mereka cuba keluarkan hikmah ataupun kebaikan ataupun keindahan hubungan di antara surah satu sama lain. Jadi permulaan pengajian Al-Quran, walaupun dia turun selepas hijrah, di antara lain Allah Ta'ala memperkenalkan kepada kita maksud-maksud penting bagi Al-Quran, kitab ini. Maksud penting kitab. Seperti diberitahu terlebih dahulu, kitab ini terdiri pada huruf-huruf Arab. Kitab ini beritahu kepada kita sifat-sifat orang yang berjaya, sifat-sifat orang tak berjaya, dan perumpamaan yang mudah untuk difahami. Diikuti dengan seruan kepada seluruh manusia pada ayat 21. Seruan kepada seluruh manusia supaya mentauhidkan Allah. Kerana umat ini adalah umat akhir. Tidak untuk kaum tertentu, kabilah tertentu, untuk Arab saja. Atau dalam Arab itu banyak kabilah, untuk kabilah itu, untuk kabilah ini. Seperti mana Nabi-Nabi dahulu, rata-rata Nabi untuk kaum masing-masing. Tapi oleh kerana Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, maka Nabi kita adalah Nabi untuk seluruh kaum, seluruh bangsa, Ajam atau Arab. Jadi titahan menyeru kepada tauhid disebut oleh Allah Ta'ala dengan bentuk seluruh dan menyeluruh, iaitu ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya. Mana ini kitab untuk seluruh manusia, tak kira dia berada di mana, apa bahasa yang dia guna, dia sama ada orang buta huruf atau orang sudah beragama. U'budu rabbakum, kembali kepada mentauhidkan Rabb kamu, pada ayat 21. Kemudian diberitahu sedikit sebanyak penjelasan awal mengenai kalimah syahadah. Apabila mentauhidkan Allah dengan mengucap kalimah syahadah, iaitu di sana adanya perkara tauhid dan ibadat dalam maksud tauhid, dan adanya mengikut Nabi Muhammad, dan bukti yang Allah Ta'ala sabitkan Nabi Muhammad, iaitu wahyu Al-Quran. Seterusnya Allah Ta'ala beritahu penolakan bukti yang jelas ini mengundang kepada azab yang telah disediakan.
Penolakan adalah ikhtiar. Diberi kebebasan kepada hamba berikhtiar setelah diturunkan bukti. Dan bukti ini dibaca dengan jelas, ditafsirkan dengan baik. Jadi penolakan bukti dengan tidak ada sebarang alasan, setelah dicabar maka tidak ada jawapan kecuali hukuman azab api neraka. Dan dengan ringkasnya Allah beritahu, menerima bukti dan menerima syahadah seruan tauhid daripada Allah, maka balasannya adalah nikmat syurga. Dan Allah beritahu bentuk ringkas. Kemudian apa-apa yang kamu adakan disebut pada ayat-ayat Allah yang mana sebelum ni ada ayat-ayat Allah yang Allah beritahu bandingan-bandingan seperti lalat, seperti akhir surah Haji, laba-laba seperti surah Ankabut, burung, semut seperti surah 6. Walaupun dia binatang-binatang kecil, bukan maknanya kecil perumpamaan dan perbandingan itu merendahkan nilai Allah yang mengadakan bandingan. Tidak. Apabila kamu tengok apa cara Allah Ta'ala bawa perbandingan dengan binatang kecil seperti ini, semut, laba-laba, lalat, di sana ada makna yang hebat. Allah pilih makhluk-makhluk halus yang kecil ini untuk jadikan perumpamaan dan bandingan satu makna yang sangat hebat. Bukanlah kecil bandingan-bandingan ini bermakna rendahnya nilai Allah yang mengadakan kitab. Tengok sepintas lalu dengan kecilnya binatang itu seolahnya nilai telah jatuh. Tidak. Sebenarnya di situ ada suatu hikmah, ada satu makna yang sangat hebat. Apabila seorang itu perhati dan tadabbur betul-betul. Jangan kamu mudah menolak hanya dengan nama binatang-binatang kecil yang ada dalam Al-Quran. Lalu kamu kata Quran ni bukan daripada Allah. Takkan Allah beritahu zubab, lalat. Takkan Allah beritahu semut. Takkan Allah beritahu laba-laba. Apa ni semua? Sebaliknya, bandingan-bandingan ini, kalau kamu baca dan tadabbur, talaki dengan akal yang waras, kamu akan dapati ia daripada Allah. Dan memang sesuai sangat. Kena dan tepat pada kehendak. Jadi Allah jawab kemuskilan ataupun kesamaran mengenai kitab yang merupakan hujah kalimah syahadat. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan golongan-golongan yang fasik, golongan-golongan yang engkar ni memang sifat dia begini. Allah ceritakan sifat mereka. Golongan-golongan fasik, kata-kata sifatnya begini. Golongan-golongan yang dikira penderhaka, golongan-golongan yang dikira keluar daripada ketaatan, menyalahi fitrah mereka sendiri, sifatnya begini-begini. Ini semua sebagai mukaddimah. Dan perkara ini diulangi berkali-kali pada ayat-ayat seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga beritahu kepada kita sebab pada itu tak mungkin sebenarnya manusia mengingkari tauhid. Tak mungkin. Sebab yang mengadakan mereka dapat tidak ada Allah. Yang mematikan mereka Allah. Yang menghidupkan mereka semula Allah. Yang akan memberi balasan Allah Ta'ala. Tidak ada kuasa kedua. Jadi tidak mungkin dan tak patut sangat-sangat manusia ini mengingkari tauhid, mengingkari Allah yang Maha Esa. Secara umumnya inilah bentuk-bentuk ayat mukaddimah untuk mengajak manusia semua berfikir. Setelah dititahkan ayat Quran ini secara umum kepada manusia seluruhnya, kemudian seterusnya Allah Ta'ala beritahu kepada kita setengah-setengah yang menggelincirkan manusia kepada syirik, kepada rusaknya tauhid, kerana mereka memahami ada makhluk-makhluk lain yang ada sifat-sifat yang layak disuruh dan dipuja. Seperti malaikat, seperti jin. Ini juga kesamaran kepada tauhid. Maknanya Allah seru kepada Allah yang Maha Esa, kerana dia memiliki sifat yang sempurna. Tapi kenapa kamu seru malaikat? Kamu kata malaikat anak perempuan Allah. Oleh kerana anak perempuan Allah, kamu kata begitu begini. Di sini Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita
yang boleh memberi kepada kita semua ini penjelasan tentang kekeliruan yang berlaku kepada setengah manusia. Dengan adanya soal jawab, dengan adanya kejadian asal manusia dan macam mana manusia kita semua ni pada kejadian asalnya, sudah Allah Ta'ala maklumkan kepada kita bahawasanya mereka itu makhluk yang tidak tahu. Salah satu perkara yang tidak boleh kita jadikan dia sebagai ilah kerana dia tak tahu. Adanya kelemahan, sifat tahu itu tidak sempurna, maka dia tidak layak disuruh dan dipuja. Maka dibawa satu cerita. Asal kejadian Nabi Adam ni dengan keadaan malaikat tak tahu. Jadi macam mana pula kamu anak cucu Adam puja malaikat sedangkan dia adalah makhluk yang tidak tahu. Selepas diberitahu tentang malaikat, Allah beritahu pula tentang yang mengelirukan manusia daripada tauhid, iaitu manusia puja jin. Lalu Allah Ta'ala ceritakan sikit sebanyak sebagai mukadimah permulaan, macam mana kamu puja jin. Sedangkan jin ni golongan yang mula-mula derhaka apabila arahan sujud diarahkan kepadanya. Apabila kamu diciptakan oleh Allah, Allah arahkan sujud malaikat dan jin. Malaikat sujud, jin tidak sujud. Orang yang tidak sujud ni kamu telah anggap sebagai wakil Allah, ni tak kenal. Dan inilah yang menjerumus manusia kepada syirik kerana tak kenal. Tak kenal malaikat itu apa, jin itu apa. Lalu sebagai mukaddimah diperkenalkan. Dan seterusnya malaikat dan jin ini akan diberitahu lagi dan lagi supaya punca-punca syirik yang berlaku pada majoriti manusia itu dapat dibasmikan. Sebab punca-punca syirik kerana mereka memuja selain daripada Allah Ta'ala kerana terpengaruh dengan bisikan, lalu memuja juga selain daripada Allah terdiri daripada malaikat, jin. Dan suatu hari kita akan jumpa Allah Ta'ala beritahu tentang Nabi dan Wali pada surah Kahfi dan surah Maryam. Semua itu dibongkar. Perkara-perkara yang boleh mengelirukan tauhid dibongkar, diberitahu, diceritakan supaya akidah seseorang itu pada mengesahkan Allah betul-betul kukuh, kuat dan membawa kepada dia dapat husnul khatimah. Kemudian Allah Ta'ala beritahu kepada kita setelah penjelasan-penjelasan tersebut, ini perkara-perkara yang membawa kepada kesemaran tauhid. Lalu Allah Ta'ala adakan titahan khusus kepada ulama. Sebelum ni, ya ayuhan nas, pada ayat ke-40 bermulalah titahan kepada golongan khusus, iaitu Bani Israel yang pada masa wahyu ini diturunkan, mereka adalah golongan alim ulama. Sangat disanjung, sangat dihormati, lebih-lebih lagi oleh orang Mekah semasa wahyu ini diturunkan. Di antara lain, semasa Allah Ta'ala turunkan wahyu yang dititahkan khas kepada Bani Israel, yang dituju kepada ulama ahlu kitab, yang mana keadaan mereka sangat-sangat mempengaruhi di segi agama kepada orang Mekah ini. Di samping Allah Ta'ala beritahu kepada mereka supaya beriman dan mentauhidkan Allah, supaya ahli kitab juga, orang berilmu pada zaman itu juga beriman kepada Allah. Allah juga bongkar perihal ahli kitab yang ada pada mereka kitab, yang ada pada mereka akidah Nabi mereka, tapi menyimpan dan menyeleweng. Tidak seperti mana anggapan sebenar yang kamu anggap mereka ni golongan yang suci, berilmu. Allah bongkar bermula daripada ayat 40 sehingga pada ayat 123. Semua ahli kitab dengan jenis-jenis kesilapannya, golongan-golongan mereka ini disusun oleh Allah Ta'ala daripada peringkat semua lapis ahli kitab. Allah bongkar di segi kepercayaan mereka, Allah bongkar di segi keturunan mereka, Allah bongkar di segi datuk nenek mereka yang lama dan Yahudi zaman ini. Jadi daripada ayat 40 hingga 123 permulaan surah Baqarah ini, kita dapati Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita semua, lebih-lebih lagi pada Arab Mekah,
Bahwasanya Yahudi juga dituntut kepada mereka mentauhidkan Allah. Yahudi juga dituntut kepada mereka menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan orang Mekah saja, bukan kaum Arab saja. Bahkan Bani Israel yang sudah ada kitab pun, yang ada nabi pun, untuk zaman ni mereka juga diminta beriman dan mentauhidkan kepada Allah yang Maha Esa dan menerima nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping Allah Taala bongkar perihal Yahudi supaya orang Mekah tahu Yahudi ni bukan guru. Dia tidak lagi jujur seperti mana datuk nenek mereka yang di kalangan nabi-nabi. Dia tidak jujur. Dia sudah menjadi pengkhianat. Dia sudah jadi penipu. Dia sudah jadi pembohong. Dia sudah jadi ahli dunia. Dia bukan ahli akhirat. Dia ulama su', dia bukan ulama akhirat. Supaya para sahabat radhiyallahu anhum yang tahu tentang Yahudi ini dapat mengenali secara dekat hakikat ulama Yahudi yang sebenar. Di antara lain supaya mereka tidak ada kekeliruan dalam memilih guru. Lebih-lebih lagi ketika surah ini diturunkan, para sahabat mula mengenali Nabi daripada kalangan orang Madinah yang sudah mengenali ulama Yahudi sekian lama. Jadi apabila sampainya kepada mereka Nabi dan diberi penjelasan tentang ulama Yahudi yang ada sekitar mereka itu, lalu mereka dapat yakin bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah guru kita. Yahudi yang kita anggap sebelum ini sebagai guru-guru dan juga ilmuwan-ilmuwan, rupanya tidak seperti mana anggapan kita. Anggapan kita meleset dan tak betul. Supaya para sahabat yang berada di Madinah, bila lagi yang hidup lama dengan Yahudi ini, dapat menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah sepenuh-penuhnya. Kerana memiliki dua guru yang berbeza akidah, dua guru berbeza secara hidup, tidak membuahkan hasil apa-apa yang memberi islah kepada muridnya, pengikut. Kalau dua guru akidah berbeza, dua guru syariat yang diamalkan berbeza, maka murid yang dapat dengan dua guru begini, dia tidak akan islah. Dia tak akan jadi baik sampai bila-bila. Jadi alhamdulillah setelah surah ini diturunkan dan para sahabat jadikan ayat-ayat ini suatu bacaan mereka, tilawah mereka dan munajat mereka dalam solat, dan ayat inilah dia baca satu sama lain dan dia sampaikan kepada orang lain, menyebabkan dia memahami tuntutan ayat. Dan mereka tidak lagi keliru, hanya menerima apa saja sabda-sabda daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, hanya dengar wahyu-wahyu yang dibacakan oleh Nabi kepada mereka. Lalu islah menjadi lebih cepat dan lebih sempurna. Inilah mukaddimah surah Baqarah bahagian pertama, iaitu pengenalan mengenai golongan dan kaum yang berjaya dan tidak berjaya, sedikit sebanyak perbandingan dan mukaddimah sebagai kalimah tauhid dan syahadah. Kemudian diperkenalkan kejadian manusia Adam dan makhluk-makhluk yang mengelirukan mereka dari segi tauhid, malaikat dan jin, dan diberitahu kepada mereka tentang Bani Israel dan juga ulama Yahudi. Jadi persiapan awal untuk suatu duduk dengan Nabi kita SAW sebagai pengikut yang setia, semua ini diberitahu oleh Allah. Jadi beberapa surah dalam daurah tafsir yang kita perlu bagi tumpuan lebih, pertamanya Baqarah sendirilah. Dan dia dalam ni ada semua istilah. Hampir keseluruhan istilah 16 itu ada di sini. Tidak seperti surah lain. Dan surah seterusnya yang kita kena bagi perhatian ialah surah Al-Kahfi dan surah Maryam. Satu surah tu kita campur tiga, mana surah Bani Israel, Al-Kahfi, Maryam. Sebab Bani Israel adalah kisah tentang kitab Taurat. Bani Israel, surah Bani Israel mirip kepada kitab Taurat. Jadi apabila kita baca surah Bani Israel, ulama tafsir tulis dalam kitab mereka, banyak perkara-perkara dalam surah Bani Israel sebenarnya perkara-perkara penting dan pokok yang ada dalam Taurat. Kemudian diikuti dengan surah Kahfi dan surah Maryam, yang di sana Allah Ta'ala cuba zahirkan makhluk-makhluk yang hebat seperti para wali dan nabi ini, dia memang golongan yang selamat.
golongan yang bertuah, tapi tidaklah mereka itu Tuhan. Tidaklah mereka itu memiliki satu pun sifat ilah yang berhak disuruh dan dipuja. Allah beritahu sama ada Ashabul Kahfi, sama ada Zulkarnain, sama ada Yusha, khadim kepada Nabi Musa, ataupun nabi-nabi yang ada dalam surah Kahfi dan surah Maryam, semua sekali adalah golongan yang makbul, tetapi dia tidak ilah. Jangan keliru. Nah, ini surah yang kita perlu bagi tempat. 3 surah serangkai tersebut. Yang ketiga adalah surah Hamim 7 dan surah Zumar. 3 tempat. Surah Baqarah, Fatihah, Bani Israel, Kahfi dan Maryam, Hamim 7 dan surah Zumar. Jadi kalau kita bagi tumpuan dengan baik pada daurah pertama dalam pengajian kita, insya-Allah akan memberi kepada kita kemudahan seterusnya, lebih baik lagi di sudut ketuhanan. Perkara yang paling penting adalah Tuhan Al-Quran, kita kenal dia. Dan kekeliruan yang berlaku, yang hampir seluruh orang-orang yang dikira kufur dan syirik keliru di atas ketuhanan ini. Walaupun dia kata agama, walaupun agama kata mereka membawa kepada kebaikan, tapi silap dalam ketuhanan, tidak sampai kepada Tuhan. Jadi perkara ni perkara pokok dan asas. Cuma jika Allah Ta'ala bagi kepada kita kemampuan untuk mengikuti daripada awal hingga akhir dengan penuh tawajuh, dengan penuh muzakarah, dengan adanya muzakarah yang baik, tidak mustahil kita boleh kuasai semua dalam 114 surah. Tidak mustahil. Allah boleh bagi kepada siapa saja kemampuan, tidak terbatas. Allah boleh bagi. Jadi kita minta kepada Allah. Cuma pada pengajian pertama kita kena bagi tumpuan lebihlah kepada surah Fatihah dan Al-Baqarah, seterusnya surah lain. Di antara lain surah yang juga dikira rumit, suratul Ahzab. Surah Ahzab ni rumit. Di sisi ulama, bukan kita lah. Di sisi ulama, surah Ahzab ada surah rumit. Juga kalau kita boleh bagi tumpuan kepada surah rumit seperti itu, akan menghasilkan kepada kita faedah-faedah banyak. Apabila kita cuba mentafsirkannya ataupun bacanya semula kepada orang lain. Begitu juga surah Hadid. Begitu juga surah Hadid, yang mana 10 surah serangkai, bermula pada surah Hadid hingga kepada akhir surah At-Tahrim, juga memiliki keistimewaan pada susunan-susunannya. Kita tengok pada ayat yang kita baca tadi. Setelah Allah Ta'ala beritahu tauhid tadi, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah serta dengan bukti yang wahyu Al-Quran ditolak, maka api neraka lah disediakan kepada golongan yang menolak dan mengingkari. Itu keputusan Allah. Keputusan nazari. Tapi Allah tak tunjuk keputusan fi'li kerana bukan tempat dia. Keputusan sesat tu Allah beritahu dalam Al-Quran. Keputusan nazari, mana keputusan di segi teori sesat tu sudah Allah beritahu dalam Al-Quran. Manakala keputusan di akhirat, itu keputusan amali. Keputusan sesat amali akan dihumban dalam neraka. Sebagaimana teori sesat berlaku di dunia, kamu tak ambil kira, mati dengan sesat juga, maka sesat dia punya hukuman, dia segi amali kamu akan rasa dalam neraka. Tunggu. Manusia tak akan lepas daripada takdir dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi akal memang untuk manusia fikir. Cuma kalau kamu boleh menerima kalimah syahadah ini, mentauhidkan Allah ada kalimah syahadah, dan menerima Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan, sebagai panduan golongan yang berjaya, maka kamu akan diberi syurga. Walaupun kamu akan mengharungi dunia dengan berbagai-bagai cobaan-cobaan daripada Allah, berbagai cobaan dalam mentaati Allah, kamu dikira berjaya.
kamu dikira tetap munafik. Oleh kerana itulah, dan inilah tertib Al-Quran. Di mana adanya ancaman, Allah Ta'ala akan ada padanya kelebihan. Ataupun Allah ada kepada bersama dengan ancaman tadi, harapan baik. Ataupun balasan baik. Di mana ada hukuman neraka, Allah Ta'ala akan beritahu pada kita balasan syurga. Supaya, kalau takut perkara ni, nak perkara ni, ikutlah arah. Ikutlah arahan. Jadi ayat 25, wabashshiril ladzina amanu, dan berilah berita gembira, sampaikanlah berita gembira kepada orang yang betul-betul mentauhidkan Allah. Namanya orang beriman. Jadi apabila lafaz iman disebut dalam Al-Quran secara umum, dia kena diterjemahkan sebagai sempurna. Bukan ala kadar. Apabila diitlaqkan lafaz iman secara umum, maknanya sempurna. Bukan ala kadar. Sebab itulah wabashshiril ladzina amanu, dan berilah berita gembira, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sempurna iman mereka di atas akidah tauhid. Wa amilus solihat, dan dapat melakukan banyak amal soleh. Mana sempurna amal soleh, tidak satu. Solihat, mereka dapat melakukan banyak amal soleh. Sama ada amal soleh itu di antara hamba dengan Allah di segi ibadatnya, ataupun amal soleh itu di antara hamba dengan hamba yang lain di segi hukum adatnya. Jadi akidah betul mengikut Nabi Muhammad SAW dan dapat melakukan amal soleh, menepati syariat dan sunnah baginda. Apa dia balasan? Balasannya ialah, berita gembira yang disampaikan ialah anna lahum jannat, bahawa bagi mereka itu jannat, banyak dan luas kebun-kebun syurga. Siwa jami', bukan satu. Jannat, banyak lagi luas kebun-kebun syurga. Tajri min tahtihal anharu, yang sentiasa mengalir, yang tidak kering. Di bawahnya sungai-sungai. Maknanya di sini satu hikmah Allah beritahu, sungai-sungai syurga ni tidak seperti dunia, dia ada waktu dia surut, waktu dia kering. Manusia akan tahu sungai apabila surut dan kering, semua menggelabah, tak cukup air. Jadi Allah beritahu tajri min tahtiha, sentiasa mengalir, dia tidak kering. Min tahtihal anhar, di bawahnya sungai. Sungai ini tidak pernah melimpah jadi banjir, dia duduk di bawah sentiasa. Jadi ada dalam ni sentiasa mengalir, tak kering, dan sentiasa di bawah, tidak melimpahi. Tidak melimpahi kebun. Dia sentiasa berada di bawah. Ini berkekalan. Tidak seperti dunia. Sifat kedua, kullama ruziqu minha, setiap kali mereka dibagi rezeki daripadanya, daripada syurga tersebut, min thamaratin, mana-mana buah daripada pokok-pokok syurga, rizqan, sebagai rezeki. Setiap kali dia bagi buah-buahan sebagai rezeki, qalu, berkata ahli syurga, hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini adalah rezeki yang telah dibagi kepada kami sebelum. Min qablu sini dua terjemahan, sama ada sebelum sini, sebelum dalam syurga. Mana sebelum ni kami dapat benda ni juga. Tapi apabila mereka makan, rasa lain. Pula didatangkan juga kali kedua. Mereka kata sebelum ni kita dapat juga, tapi bila makan rasa lain. Atau sebelum di sini, sebelum dunia. Mana-mana buah-buahan dalam syurga sebelum ni, mana di dunia dulu pun kami nampak perkara-perkara ni, kami dapatinya. Tapi rasanya memang berbeza. Lebih lazat, lebih nikmat. Yang tidak boleh membawa kepada seorang itu bahaya. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberi buah-buahan ini menyerupai di segi warna, menyerupai kadang dari segi rupa, menyerupai kadang-kadang dari segi bau, tapi berbeza di segi rasa. Mungkin buah-buah dalam syurga ada miripnya dengan buah-buah yang pernah ada di dunia, tapi rasa berlain. Ataupun mungkin buah-buah ini walaupun diberi dalam syurga yang sama,
Cuma sebelum ni rasa lain dan masa ni rasa lain. Sentiasa berubah rasa dia. Tidak menjemurkan. Dia buah macam mana hebat sekalipun, apabila duk makan berkali-kali, dia tak jadi hebat. Dia tukar selera, nak makan yang lain pula, nak makan yang lain. Kelainan itu adalah cita rasa manusia sebenarnya. Tapi dah berkali-kali yang sama, mahal pun jadi murah. Syurga tidak begitu. Syurga walaupun rupa sama, saat ni baru mari. Tapi bila makan, rasa berlainan. Sentiasa ada kelainan. Jadi sentiasa ada kelainan ni nikmat yang hebat. Yang tidak ada dalam dunia. Jadi Allah beritahu, betul. Yang ketiga Allah kata, walahum fiha azwaj. Bagi mereka dalam syurga ada pasangan hidup. Tak lengkap manusia ada rumah, ada tanah, ada halaman, ada makanan, ada minuman. Tapi tidak ada pasangan hidup. Seperti penjara. Tidak. Walahum fiha, bagi mereka dalam syurga azwaj, ada pasangan hidup. Walaupun di sini disebut tentang bidadari, tapi sama juga di kalangan wanita ada teman hidup. Azwajun mutahharah. Pasangan-pasangan hidup yang suci, lagi bersih. Bersih daripada perkara-perkara yang semasa dunia dahulu adalah dikira kotor. Bersih daripada haid, bersih daripada nifas, bersih daripada apa-apa saja yang dikira kotor. Termasuk bersih di segi budi pekerti dan akhlak daripada budi pekerti dan akhlak yang kotor, yang tidak baik. Cukup sempurna. Baik lelaki, baik wanita. Dan nikmat yang keempat adalah berada di sini selama-lamanya. Wahum fiha, dan mereka dalam syurga yang ringkasannya begini, khalidun, akan kekal selama-lamanya. Dia adakan dengan sifat isim, khalid, mana kekal ni berterusan. Tak berubah-ubah lagi lah ke tempat lain. Tidak kata dunia ada segala-gala, tapi kita kena mati, berpindah kepada alam barzakh. Kita dapat segala-gala, tapi kita sudah tua. Kita dapat segala-gala, tidak dapat menikmati kesemuanya. Dapat segala-gala, tapi kita kena pergi tinggalkan yang juga buat selama-lama. Itu tidak. Bahkan wahum fiha, mereka dalam kenikmatan begini kekal selama-lamanya. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua. Amin. Kemudian Allah Ta'ala adakan jawapan bagi kesamaran mengenai bukti. Iaitu wahyu ni bukti. Quran ni bukti kepada kita semua. Bukti tentang tauhid, bukti tentang Rasul. Kena ingat. Sebab itulah kita nak sangat supaya semua umat Islam bersama dia sebelum menghadap Allah, dia ada bukti ini. Sebab inilah bukti tauhid. Di sinilah segala-gala hujah tauhid. Dan di sinilah bukti Rasul akhir zaman. Dan bukti syariat Islam yang kukuh, lagi teguh. Jadi ada pertikaian. Boleh jadi di kalangan mereka. Kitab Allah kah? Kata mereka. Ada beritahu tentang lalat, ada beritahu tentang semut, ada beritahu tentang laba-laba ni kitab Allah. Allah jelaskan, innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu an yadriba mathalan, untuk mengadakan perumpamaan yang baik lagi mudah untuk manusia itu pahami. Ma ba'udah, apa saja perumpamaan, sekalipun perumpamaan itu seperti ba'udah nyamuk. Fama fawqaha, ataupun lebih kecil lagi daripada nyamuk. Allah boleh beritahu. Di mana nyamuknya? Perumpamaan. Daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW, Nabi bersabda, satu riwayat daripada riwayat Tirmizi, seandainya dunia ini di sisi Allah ada nilai. Nilainya seperti 11 sayap nyamuk. Dan saya, orang kafir yang ingkar, tidak tauhid kepada Allah, Allah tak bagi setitik air pun. Kalau sekiranya nikmat ini ada harga. Tapi oleh kerana nikmat ini adalah semata-mata ujian, tiada berharga sebenarnya di sisi Allah Ta'ala, maka Allah limpahkan kepada semua orang sebagai ujian. Jadi Allah Ta'ala tak malu untuk adakan perbandingan kecil macam mana sekalipun seperti nyamuk, ataupun lebih kecil lagi daripada nyamuk, yang ni sayap nyamuk.
Asalkan manusia apabila baca bandingan dan perumpamaan itu dapat memahami. Kamu wahai manusia dalam menulis, contohnya, kamu tulis sesuatu, kamu tak akan lari daripada adakan contoh dan bandingan. Dan semua itu untuk memudahkan pembaca faham. Apabila kamu buat ucapan, kamu akan adakan bandingan. Kalau mereka itu adalah orang yang bijaksana. Supaya perbandingan tadi, perumpamaan tadi untuk memudahkan pendengar faham. Jadi tujuan litafhim, tujuan untuk memudahkan faham. Jadi perbandingan ini dipilih. Dan sudah menjadi perkara biasa bagi kamu pun di luar sana. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, dia pilih beberapa makhluk-makhluk ini untuk dijadikan suatu bandingan dan perumpamaan mudah dan lebih menepati untuk mereka fahami. Jadi Allah tak malu untuk hamba dia faham, untuk hamba dia tahu nilai-nilai sesuatu supaya ia merupakan satu bandingan yang baik. Allah tak malu nak beritahu. Cuma manusia dia jiwa berbeza. Allah kata fa ammal ladina amanu, maka ada pun orang yang betul-betul beriman, mempercayai semua ini adalah kalam Allah, faya'lamun, maka dia yakin annahul haq, sesungguhnya bandingan ini memang benar min rabbihim, daripada Tuhan mereka, dan memberi kesan dan nilai yang sangat tinggi. Ikuran daripada perbandingan dan perumpamaan ini mereka lebih yakin. Cuma wa ammal ladina kafaru, kalaulah orang tu orang jenis degil, satarul haqqa inada, menutupi kebenaran kerana degil, wa ammal ladina kafaru, ada pun orang-orang yang engkar. Sini pun makna itu juga, satarul haqqa inada, menutupi kebenaran tu dengan sebab degil. Fa yaqulu, mereka lah yang berkata dengan keadaan degil. Mereka lah yang akan berkata, madza aradallahu bihadza mathala, apa yang Allah Taala inginkan daripada contoh-contoh ini sebagai bandingan. Apa yang Allah inginkan daripada contoh itu sebagai bandingan. Ada dalam tu hikmahnya, ada dalam tu kebaikannya. Cuma ikuran kerana kedegilan mereka, mereka kata begini. Jadi perkataan mereka bukan bukti dan bukan dalil, bahkan perkataan mereka alamat kedegilan. Perkataan mereka alamat kedegilan. Dia tak lari daripada alamat kedegilan. Sebab apa? Apabila dikaji dan diselidik memang ada. Sangat-sangat hebatnya perumpamaan yang Allah adakan. Allah beritahu ini adalah urusan Allah. Yudhillu bihi kathira. Allah menyesatkan dengan bandingan-bandingan seperti ini ramainya manusia yang degil. Allah buat. Allah menyesatkan dengan bandingan-bandingan yang baik ini ramai manusia yang degil. Wa yahdi bihi kathira. Dan Allah memberi petunjuk dan hidayah dengan bandingan-bandingan ini ramai manusia yang inabah, yang mencari kebenaran, yang ingin memperolehi suatu makna yang sebenar, yang ingin mendapat bukti dan penjelasan yang baik. Orang nak kebenaran, orang nak cari perkara-perkara yang baik, yang jujur, yang betul, dia akan dapat hidayah. Allah beritahu, wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, dan tidaklah Allah menyesatkan dengan perbandingan ini kecuali mereka itu memang golongan yang fasik, golongan yang keluar daripada ketaatan, dan golongan yang dikira derhaka. Orang derhaka nak macam mana? Biasanya orang derhaka ini ialah, ini sifat-sifat orang derhaka. Umumnya alladzina yanquduna ahdallah, itu orang-orang yang mencabuli perjanjian dengan Allah. Min ba'di mithaqihi, setelah perjanjian itu diterima dengan sungguh-sungguh. Yang dikatakan dengan perjanjian adalah beriman dan mengikuti syariat Allah. Mereka golongan yang qudu, membatalkan, mencabuli perjanjian-perjanjian Allah untuk beriman kepada Allah dan untuk mengikuti syariat Allah. Setelah perjanjian itu diterima dengan sungguh-sungguh daripada fitrah yang Allah Ta'ala adakan pada mereka. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala, dan mereka memutuskan arahan Allah supaya dihubungkan, iaitu silaturahim dan beriman kepada Allah dan menyempurnakan segala syariat. Itu mereka yang sentiasa memutuskan apa yang Allah Ta'ala arahkan mereka supaya dihubungi.
termasuk silaturahim dan apa-apa daripada syariat Allah. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerosakan dengan melanggari peraturan Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Kalau ini sifat mereka, ulaika humul khasirun. Orang bersifat seperti tadi betul-betul golongan yang sangat rugi. Allah kata orang bersifat seperti itu, dan itu pilihan dia, itu ikhtiar dia, mereka ulaika, orang bersifat seperti tadi, humul khasirun, itulah golongan paling rugi. Pilihan dia nak menjadi golongan paling rugi. Yakni kalau kita kira kita nak bagi untung, kita nak bagi bahagia, kita nak bagi selamat, kalau itu pilihan dia, kalau itu ikhtiar dia, kalau itu minat dia, nak buat macam mana? Mana gitu. Orang bersifat seperti tadi, itu sifat dia, maka mereka paling rugi. Kemudian Allah Ta'ala beritahu tentang seruan tauhid ini adalah perkara yang makul, makna perkara yang bersesuaian dengan akal dan fitrah. Dalil, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu mengkufuri tauhid kepada Allah. Sini muqaddar bi tauhidillah. Engkar Allah ada, Allah tidak ada, tidak mengingkari tauhid. Bagaimana kamu semua tergambar mengkufuri dan mengingkari, menolak tauhid kepada Allah. Sedangkan wa kuntum amwata, sedangkan kamu dulu mati, yang ini tiada langsung. Mati di sini dengan mana? Tidak dijadikan lagi. Tiada pun lagi. Fa ahyakum, lalu Allah dia mengadakan kamu. Mati pertama tu makna tak ada langsung. Lalu dia adakan kamu. Kamu tu daripada tidak ada kepada dia, kepada ada, dia yang mengadakan. Itu jasa yang sangat-sangat besar. Tiada berkongsi jasa mengadakan ini dengan apa-apa yang lain. Sebab apa-apa yang lain pada Allah semua dia adakan. Allah adakan dia. Thumma yumitukum, kemudian dia juga akan mematikan kamu. Thumma yuhyikum, kemudian dia akan menghidupkan kamu semula. Hidup selama-lama selepas pada mati di dunia ini, hidup di akhirat. Dan hidup itu hidup selama-lama. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah setelah dihidupkan semula, kamu akan dikembalikan untuk dihisap, dikira balik dan diperhitungkan amal-amal itu baik dan buruk untuk dihukum dan dibalas. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala, dialah mengadakan kamu daripada tidak ada kepada ada, dan segala silsilah kejadian kamu hingga mati dan hidup semula itu Allah. Yang kedua, huwallazi khalaqa lakum, dialah juga yang telah menciptakan untuk faedah kamu, untuk mengekalkan kamu jadi duduk di dunia ini, ma fil ardi jami'an, semua apa yang ada di permukaan bumi untuk kamu. Semua yang ada di permukaan bumi untuk kamu. Seperti mana Allah Ta'ala beritahu dalam ayat lain, ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada apa-apa pun nikmat yang ada pada kamu itu semua datang daripada Allah. Thumma stawa ila sama, kemudian Allah Ta'ala tujukan kepada langit untuk menciptakannya. Qasada tawajjah, sini makna istawa dengan makna qasada tawajjah. Kemudian Allah Ta'ala qasad dan menuju ke arah langit untuk menciptakannya. Fasawwahun, lalu Allah lah yang telah menciptakan langit sab'a samat, menjadi 7 lapis. Ini maklumat saja. Manusia tak akan sampai kita tengok 7 lapis sebelum mati. Maklumat. Nak beritahu Allah tahu. Bila Allah kata 7 lapis, 7 lapis. Cipta Allah Ta'ala. Lapisan pertama, di antara lapisan pertama dengan lapisan kedua, Nabi kata 500 tahun perjalanan. Lapisan kedua hingga lapisan ketiga 500 tahun perjalanan, hingga kepada yang lebih besar. Semua ini maklumat. Ilmu nak beritahu pada hamba Maha Agung dan Maha Kuasa. Wa huwa bikulli syai'in alim. Di samping kudrat-kudrat Allah Ta'ala yang kamu dengar tadi, kamu diciptakan makhluk di luar sana, langit bumi Allah ciptakan. Di segi ilmu pula, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia akan setiap sesuatu Maha mengetahui.
Dia kuasa, dia tahu. Jadi kenapa syirik berlaku? Kaifah? Bagaimana kamu tergamak memuja dan menyeru selain daripada Allah, sedangkan segala kudrat semua zahir daripada Allah. Ilmu Allah meliputi segala-galanya. Kemudian Allah beritahu kepada kita asal kejadian Nabi Adam. Asal kejadian Nabi Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, di waktu mana Allah Taala berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan ciptakan di dunia satu orang khalifah. Khalifah dua terjemahan. Satunya makhluk manusia, tapi dia akan menjalankan hukum Allah. Litanfidhi ahkamillah. Khalifah dengan makna manusia, tapi dia menjalankan hukum Allah. Itulah khalifah. Satu lagi terjemahan, sesungguhnya aku akan ciptakan di permukaan dunia ini, di permukaan bumi ini, makhluk manusia yang silih berganti. Yakhlufu ba'duhum ba'dah. Ini pilihan Jalalain. Ini pilihan Ibnu Katsir. Khalifah dengan mana? Makhluk yang datang silih berganti. Duduk di dunia ini, golongan yang dikira makhluk yang akan diuji oleh Allah Ta'ala, datang silih berganti. Mula dengan Adam, lepas tu anak cucu dia sampai ke kiamat. Malaikat kata kepada Allah, di sini Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, malaikat, wahai orang Mekah yang kamu kata dia tu banatullah. Kamu seru dia, sedangkan dia tak tahu. Dia ada kelemahan, dia tidak ilah. Di antaranya Allah ceritakan kepada kita, qalu, kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Adakah kamu akan jadikan di permukaan dunia ini makhluk yang akan buat kerusakan di dunia ini? Dalam sebahagian kitab tafsir kata, perkara ni Allah Ta'ala mungkin telah beritahu kepada malaikat, manusia ni satu jenis makhluk yang ada padanya campuran dua sifat. Madah malakiyah, madah bahimiyah. Mana ada pada manusia ni dua sifat. Sifat malaikat pun ada, sifat kebinatangan pun ada. Sifat malaikat pun ada, sifat kebinatangan pun ada. Kita ambil kira bahasanya perkara ni maklum yang Allah Ta'ala bagi kepada dia sikit sebanyak maklumat tentang makhluk baru. Lalu malaikat kata di atas, dalam tafsir kata di atas andaian dia. Di atas andaian dia. Dia tidak bantah Allah Ta'ala. Tidak. Malaikat tidak ada pada jiwa dia sifat bantah. Sebagaimana Allah Ta'ala beritahu dengan tegas pada ayat lain, malaikat jenis makhluk yang tidak bantah. Jadi termasuk ayat ni. Ayat ni tidak bantah. Cuma andaian daripada malaikat. Nak beritahu kepada manusia dan keturunan manusia semua, malaikat ni tidak tahu. Dia ambil kira daripada andaian dia. Dia kata kepada Allah, adakah kamu ingin ciptakan wahai Allah di permukaan bumi makhluk manusia yang akan buat kerusakan di muka bumi kerana pada manusia ada madah bahimiyah. Tak ada sebab makhluk manusia tu ada campuran. Madah bahimiyah ni madah kehaiwanan. Dia ada sifat manusia yang ciri-ciri kehaiwanan. Malaikat tidak ada. Ciri-ciri kehaiwanan malaikat tidak ada. Manusia ada. Begitu juga manusia ada sifat ciri-ciri malaikat. Taat setia kepada Tuhan. Tawajuh kepada Tuhan. Taat setia kepada Tuhan, tawajuh kepada Tuhan, dia bukan ciri-ciri bahimiyah. Dia ciri-ciri malaikat. Jadi sebagai ujian, sebagai cobaan, digabungkan kedua-dua ciri ini, diuji, mana-mana manusia yang malakiyah dia menguasai bahimiyah, dia berjaya. Mana-mana manusia yang bahimiyah dia menguasai malakiyah, dia dikira celaka. Sebab itulah sebagai penjelasan lebih, setiap bahimiyah yang ada pada kita, kita nak makan, kita nak minum, kita nak melepaskan selera, kita nak mengada hubungan jenis. Semua itu sifat bahimiyah. Ada pada binatang. Bagi menyelamatkan bahimiyah itu menjadi luar penguasaan, Allah ajarkan syariat. Nabi SAW ajar cara-cara makan dan tertib-tertib makan dan cara-cara untuk dapatkan makanan serta bacaan-bacaan tertentu.
Dan perkara ni binatang tak boleh buat. Supaya dengan cara-cara yang ditunjuk oleh Nabi, bahimiah lagi akan terkawal. Baik makan, baik minum, baik waktu ada persetubuhan. Semua di sana ada syariat mengawal sifat bahimiah supaya tidak melampau. Kemudian manusia diarahkan supaya pada waktu-waktu tertentu, walaupun tidak banyak, tumpu sepenuh-penuhnya kepada sifat malakiyah, seperti berzikir, seperti sujud, seperti rokok, seperti baca Al-Quran. Ini adalah sifat-sifat malakiyah, supaya ada keseimbangan. Jadi kalau manusia sifat-sifat malakiyah menguasai bahimiah, dia memang berjaya. Sebaliknya jika manusia sifat bahimiah dia melampau, sehingga melemahkan malakiyah, dia dikira kandas dan tak berjaya. Ini yang ditulis oleh ulama tafsir. Kurang daripada itu, malaikat oleh kerana dia tak tahu, andaian dia, oleh kerana manusia terbentuk dengan dua maddah, dua campuran, dia kata, adakah engkau ya Allah akan ciptakan di permukaan bumi makhluk yang akan membuat kerosakan, dia akan menghukumi kurang kerana bahimiah dia mungkin akan menguasai malakiyah. Hingga sampai tahap bahimiah tadi bukan saja dia melampau dari segi makan minum dan hubungan jenis, wa yasfikud dima, dan dia akan bermusuh satu sama sendiri, dan permusuhan hingga menyebabkan pembunuhan. Kemuncak pada permusuhan ini manusia membunuh. Wa yasfikud dima, dan dia akan menumpahkan darah. Ikuran atau lantaran kerana bahimiah dia tak boleh dikuasai hingga membawa dia bercangga satu sama lain. Akhirnya mereka melepaskan hawa nafsu mereka dengan membunuh. Dan kami, wahai Allah, makhluk yang sentiasa memuji dan memuja Engkau. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami sentiasa bertasbih, menyucikan Engkau. Ini sifat malakiyah. Kami malaikat, kami ada perkara ni. Wa nuqaddisu lak. Dan kami sentiasa menyebut, mengagungkan Engkau. Jadi nusabbihu, muqabil dianya adalah yufsidu, nuqaddisu muqabil dianya yasfiku. Seperti mana kemungkinan manusia akan buat kerosakan, kami sentiasa menyucikan Engkau. Manusia mungkin dia akan menumpahkan darah pada saat kemuncak bahimiah, kami nuqaddisu lak. Kami sentiasa akan menyucikan Engkau. Manusia apabila bahimiah dia tak boleh dikawal, akhirnya dia akan bunuh. Kami sentiasa menyucikan Engkau. Pada masa akan datang pun kami sentiasa akan nuqaddisu lak. Sampai bila-bila pun kami akan menyucikan Engkau. Jadi segala-gala yang kami kata kepada Engkau, wahai Allah, bukan iktiraf, bukan satu bantahan, bukan satu lawan, bukan satu bantahan, bukan satu penentangan. Sebaliknya suatu andaian. Apa jawapan daripada Allah? Jawapan daripada Allah Ta'ala, ilmu. Allah kata, Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu, kamu tak tahu. Nak sabitkan malaikat, tidak tahu. Aku Allah, aku tahu segala-gala. Kamu makhluk, kamu ada yang tahu sebahagian, tapi ada yang kamu tak tahu sebahagian. Jadi apabila ada kecacatan kepada makhluk jenis malaikat, macam mana manusia memujanya? Lebih-lebih lagi orang Arab Mekah, rata-rata puja malaikat sebagai banatullah. Ya Allah beritahu dalam Al-Quran. Dia tak nampak malaikat. Tak pernah tengok pun malaikat. Tapi menjadi satu kefahaman. Lainlah kalau kita kata nampak. Ini malaikat tak nampak, jin tak nampak. Tapi itulah manusia. Apabila dia jahil, barang tak nampak pun dia puja. Jadi sini Allah nak jelaskan kepada semua yang baca Al-Quran, lebih-lebih lagi wahyu ini awalnya diturunkan kepada orang Mekah yang memuja malaikat sebagai anak perempuan Allah. Allah kata, tengok, inni a'lamu. Sesungguhnya aku tahu, ma la ta'lamun. Apa yang kamu, wahai malaikat, tak tahu. Jadi sabitnya, tidak ada ilmu. Apabila tiada ilmu, mana cacatlah makhluk itu. Ada ilmu dengan tak ada ilmu. Ada ilmu sempurna, tak ada ilmu cacat.
Itu saja beza. Makhluk yang cacat, yang kurang, dia tidak hebat. Ilmu adalah kesempurnaan, ilmu adalah pelengkap. Jahil adalah kecacatan, jahil adalah kekurangan. Jadi nak sabit melekat, tak ada ilmu. Allah Ta'ala nak beritahu pada kita semua, kamu wahai manusia, Allah bagi ilmu. Dengan sebab ilmu kamu dimuliakan. Wa'allama Adam al-asma'a kullah. Lalu Allah Ta'ala ajar ilmu kepada Adam, nama-nama semua yang patut Allah ajar kepada dia pada masa itu. Nama beserta musamma, benda dan khasiat, 3 perkara. Benda ni dia panggil musamma, namanya begini, khasiatnya begini, 3 perkara. Ismun, musamma dan khasiat, kebolehan. Contohnya katalah, ini namanya, bentuk benda ni, musamma ni, bentuk ni periuk namanya. Khasiat dia boleh untuk masak nasi, untuk rebus air. Itu benda musamma, namanya sesuatu nama, khasiatnya, kelebihannya begini, 3 perkara. Apa yang ditulis oleh ulama. Jadi Allah ajar kepada Adam nama-nama musammayat, nama-nama benda-benda, dan Allah ajar kepadanya khasiat-khasiat dan kelebihan-kelebihan benda itu. Semua sekali apa yang Allah nak ajar kepada Adam pada masa itu. Kemudian Allah nak buktikan dengan ilmu ini kelebihan, thumma aradahum. Jadi hum sini mana musammayat. Tengok jangan keliru. Kemudian Allah Ta'ala pamerkan hum sini benda-benda itu. Allah pamerkan benda-benda itu. Sebagai contoh beginilah. Sebagai contoh begini. Kita panggil satu orang budak. Kita kata kepada dia benda bola ni, bulat begini ni bola. Boleh untuk bermain dengannya. Benda bulat ni kita tunjuk pada dia. Benda ni yang kamu tengok ni, musamma ni namanya bola. Dan kelebihan dia kamu boleh bermain. Kemudian orang lain, budak-budak lain tak tahu nama apa. Dan tak tahu kelebihan dia. Lalu kita ambil bola, kita letak di depan. Budak yang kita telah ajar ni kita letak di depan. Budak yang kita tak ajar letak di depan. Kita tanya, ini apa namanya? Budak yang kita tak pernah ajar, dia tak boleh kata apa. Dia tengok saja. Bentuk tu nampaklah benda ni musamma, tapi nama tak tahu, khasiat pun tak tahu. Budak yang kita sudah ajar, dia tahu. Namanya bola. Dia boleh guna untuk bermain. Itu. Jadi Allah ajar kepada Adam, benda ni, namanya ni, khasiatnya ni. Allah tak ajar perkara ni kepada mereka. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala nak beritahu manusia ni lebih. Kemudian aradahum, Allah Ta'ala pamerkan benda-benda tadi yang telah diajar kepada Adam. Benda ni, nama ni dan khasiat ni. Allah pamerkan juga di depan mereka. Lalu Allah tanya mereka. Setelah dipamerkan. Thumma aradahum, kemudian Allah Ta'ala pamerkan benda-benda tadi kepada para mereka. Faqala, lalu Allah berfirman, ambi'uni, hai malaikat semua, beritahu kepada aku bi asma'i haula'i, nama-nama benda ini yang aku pamerkan. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu benar, kamu pun tahu. Tengok. Sekiranya kamu benar, kamu pun tahu. Jadi nak menafikan tahu mereka. Sekiranya benar kamu tahu, beritahu nama. Malaikat tak tahu kerana Allah tak ajar. Dia nak tahu, biar dia diajar. Jadi, sesiapa yang diajar, dia dapat tahu. Apabila dia dapat tahu, dia ada kelebihan. Sesiapa yang tidak diajar, dia tidak tahu. Apabila dia tidak tahu, dia tidak ada kelebihan. Tolong beritahu, wahai malaikat, benda-benda ni yang kamu tengok ni, apa namanya, sekiranya kamu benar, kamu ni tahu. Qalu, semua malaikat berkata, Subhanaka, Maha suci engkau. Daripada tidak tahu segala-gala. Tidak seperti kami. Yang kedua, Maha suci engkau daripada adakan sesuatu tanpa hikmah, kebaikan di sebalik. Sebab engkau Maha bijaksana, maka segala tindak tanduk engkau adalah bukti kebijaksanaan.
Jadi maha suci engkau, wahai Allah. Tidak seperti kami melakukan sesuatu bukan daripada kebijaksanaan. Seperti mana maha suci engkau menciptakan Nabi Adam dengan tidak ada apa-apa hikmah di sebaliknya. Dengan tidak ada apa-apa kebaikan di sebaliknya. Maha suci engkau. La ilma lana. Tengok. Mengaku. Tadi Allah kata kamu tak tahu. Sini malaikat kata la ilma lana. Tidak ada ilmu pun pada kami. Illa kecuali ma'allamtana. Apa-apa saja yang kau ajar kepada kami. Allah bagi, dapat tahu. Allah tak bagi, tak dapat tahu. Mana kamu makhluk. Kamu hanya itu saja malaikat. Wahai orang makhluk. Inikah makhluk yang kamu jadikan perantara? Yang dia pun tak tahu, hanya sekadar apa yang Allah beritahu, barulah dia tahu. Jadi di sini Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita semua di segi ilah, di segi ketuhanan. Jangan ada kekeliruan. Jadi mereka mengaku, subhanaka maha suci engkau, melakukan sesuatu dengan tidak ada sebarang faedah. Sedangkan engkau maha bijaksana, engkau maha al-hakim. Tentu sekali dalam mencipta Adam itu ada kebaikan dan juga ada hikmahnya. La ilma lana, tidak ada ilmu kepada kami illa ma'allamtana, melainkan apa sahaja yang engkau ajar kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau sahaja wahai Allah, antal ali. Engkau sebenarnya yang maha mengetahui. Kami tidak seperti itu. Al-hakim, maha bijaksana. Kami tidak seperti itu. Oleh kerana dia maha bijaksana, dia maha mengetahui, maka dia layak diseru dan dipuja, dipohon segala hajat, diminta perlindungan dan sebagainya. Malaikat tidak. Setelah pengakuan itu berlaku, Allah Ta'ala kata, ya Adam. Hei Adam, ambilhum, kamu pula tolong beritahu. Benda-benda ini apa nama? Ambilhum, beritahu tentang mereka. Bi asma'ihim, akan nama-nama benda-benda ini. Lalu Nabi Adam, oleh kerana Allah ajar kepadanya nama dan khasiat, dia beritahu benda ni, namanya ni, khasiatnya ini, namanya ni, khasiatnya ini. Falamma ambahum, maka apabila Adam telah memberitahu kepada mereka tentang nama dan juga khasiat, setelah Adam beritahu tentang mereka benda-benda tadi, nama dan khasiat, Allah kata qala, Allah kata alam aqul lakum, tidakkah aku kata kepada kamu, ini a'lamu ghaibas samawati wal ardi, sesungguhnya akulah yang maha mengetahui segala yang gaib bagi kamu. Gaib itu sama ada di lapisan langit dan di bumi. Akulah yang maha mengetahui yang gaib. Gaib bagi siapa? Ni bukan bagi Allah, bagi kamu. Akulah yang maha mengetahui segala yang gaib bagi kamu, baik di lapisan langit sana dan di bumi. Wa a'lamu ma tubdun, dan aku maha mengetahui apa saja yang kamu zahirkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa saja yang kamu sembunyikan. Benda-benda luar sana pun aku tahu, dalam hati kamu pun aku tahu. Nak beritahu pada kita, inilah Allah di segi ilmu meliputi segala-galanya. Selain daripada Allah, sama ada malaikat yang muqarrab, sama ada jin maupun nabi dan wali, dia adalah makhluk. Tahu sekadar apa yang Allah Ta'ala bagi, dapat tahulah. Jika Allah tak bagi, dia juga tidak tahu. Jadi makhluk-makhluk yang tidak sempurna seperti itu, berbanding dengan Tuhan, tidak layak disuruh dan dipuja. Jadi apakah masih keliru kamu tentang Allah? Hingga membawa kamu ada lagi masa, ada lagi cara yang kamu suruh selain pada Allah. Setelah mengenai malaikat ni dijelaskan oleh Allah Ta'ala, dia adalah makhluk. Dan Allah sabitkan di sini, malaikat juga adalah makhluk yang tidak tahu. Maka sabitlah naqis, kekurangan malaikat itu daripada ada sifat ketuhanan. Jadi kena sentiasa kita balik kepada pengajian masalah ilah. Apabila sabit kepada ketuhanan, ilmu sempurna, kudrat sempurna. Itu saja kaedah dia. Di samping nama-nama Allah yang ada padanya nama sifat, di samping itu. Tapi segala-gala ketuhanan ini berkisar kepada dua perkara, ilmu dan kudrat. Nak puja dan nak suruh, tengok pada ilmu dia macam mana. Nak puja dan nak suruh, tengok pada kudrat dia macam mana. Sebab ilmu dan kudrat sifat ilah.
Kalau sempurna, itulah ilah. Kalau tak sempurna, dia tidak ilah. Dia makhluk. Dia makhluk. Jadi, ilah adalah sifat. Maka apabila kita berpahaman, sifat ni ada pada sesuatu, kita buat sesuatu pujaan, dipanggil ibadat. Ibadat kepada pahaman kita benda tu ada sifat ilah. Sedangkan sifat-sifat ilah hanya dimiliki oleh Allah. Oleh kerana kita tak reti, kita ambil sifat yang hanya ada pada Allah, kita bubuh kepada benda-benda lain. Dengan sebab tu dia dianggap ilah, lalu dipuja. Dipuja kerana ada sifat ilah. Kalau tak ada sifat, manusia tidak puja. Tidak kata ambil mana-mana batu, puja. Dia akan kata, ini ada apa ni? Ini ada sifat ilah kah? Mana gitu. Kalau tidak ada sifat ilah, aku tak akan puja. Jadi pemujaan-pemujaan manusia kepada yang lain pada Allah, kerana pertama uluhiyah ada pada pujaan itu. Setelah adanya uluhiyah, barulah ibadat dibuat. Barulah ya dibuat, ya fulan. Harapan dikemukakan. Permohonan diajukan. Kerana sifat ilah telah dibubuh kepada benda itu. Maka jelaslah di sini apabila penafian la ilaha, bermakna sifat ilah ini tidak boleh dimiliki oleh sesiapa. Illallah, melainkan pada zat yang bernama Allah sahaja. Jadi sinilah penjelasan. Kemudian Allah Ta'ala beritahu kepada kita macam mana jin. Yang manusia rata-rata di dalam dunia ini memujanya. Bisikan-bisikan syaitan jin inilah yang betul-betul mempengaruhi hati manusia. Yang membisikkan kepada manusia sehingga mereka jadi lalai menjauhi wahyu. Membiarkan manusia mendekati benda lain dan menjauhi wahyu. Ini bisikan. Kurang kerana menjauhi wahyu lah, maka ada pada akal dan otak manusia fahaman-fahaman yang dibisikkan oleh syaitan yang memang bercanggah dengan wahyu. Lalu sesatlah manusia itu. Jadi Allah memperkenalkan juga musuh yang paling jelas melalui ayat-ayat yang kita akan baca. Jadi insya-Allah kita akan sambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma ij'alna min ar-rasyidin. Wa sallallahu ala Muhammad.